Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan dan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dapat lagi kita bersama dalam program Perlis Mengaji bersama dengan saya, yang mana kita akan sambung pengajian kita berkaitan dengan kitab Al-Azkar Al-Muntakhabu min Kalami Sayyidil Abrar sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini insya-Allah kita masuk kepada kitab yang baru ataupun bab yang baru seperti mana yang dikatakan oleh pengarang kitab wa azkaril marad wal mauti wa ma yata'allaqu bihima. Kitab yang membicarakan tentang zikir-zikir bagi orang yang sakit ataupun kematian ataupun apa yang berkaitan dengan keduanya. Yakni zikir-zikir untuk orang yang zikir-zikir untuk menghadapi kematian ataupun ketika sakit dan apa yang berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. Kata pengarang, bab istihbabil ikthari min zikril maut. Bab disunatkan memperbanyakkan mengingati kematian ataupun galakkan memperbanyakkan mengingati kematian. Jadi dalam bab ini pengarang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala akan mengemukakan kepada kita hadis yang berkaitan galakkan Nabi SAW kepada umatnya agar memperbanyakkan kematian. Memperbanyakkan mengingati kematian. Kata beliau, ruwina bil asanidis sahihah fi kitab at-Tirmidzi wa kitab an-Nasa'i wa kitab Ibn Majah wa ghairiha عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هذه من اللذات يعني الموت قال الترمذي حديث حسن. Yang bermaksud telah diriwayatkan kepada kami dengan sanad-sanad yang sahih dalam kitab At-Tirmidzi, kitab An-Nasa'i, kitab Ibn Majah dan selainnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Artinya, perbanyakkanlah oleh kamu mengingati perkara yang dapat memutuskan kesenangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu memperbanyakkan mengingati perkara yang menghapus ataupun memutuskan kelazatan ataupun kesenangan hidup. Kata Imam An-Nawawi, yakni al-maut, iaitu kematian. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dalam ucapan Imam An-Nawawi, beliau menyebut ruwina bil asanid as-sahihah, telah diriwayatkan kepada kami dengan sanad-sanad yang sahih. Ibn Allan di dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, syarah kitab Al-Azkar ni, beliau mengatakan Al-Hafiz berkata bahawa hadis ini adalah berstatus hasan kerana jalur periwayatan hadis ini pada setiap orang yang disebut oleh penulis berdasarkan kepada Muhammad ibn Amr ibn Alqamah
Sedangkan riwayatnya bila bersendirian tidak termasuk dalam syarat syaikhain. Perkataan Syekh, yakni perkataan Imam An-Nawawi yang menyatakan dengan sanad yang sahih daripada Abu Hurairah, kata Ibn Hajar, perlu ditinjau daripada dua aspek, iaitu mengenai penilaian sahih Ibn Hibban dan Al-Hakim berdasarkan cara yang ada pada keduanya, iaitu menamakan hadis yang layak untuk dijadikan hujah itu sebagai hadis yang sahih. Yang kedua, cara orang yang memisahkan antara hadis sahih dan hadis hasan. Seperti Syekh menulis, maka Syekh Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, kata Ibn Hajar, maka tidaklah demikian penilaiannya. Ia menyebutkan di dalam kedua kitab mukhtasar yang ditulis oleh Ibn Salah mengenai hadis Muhammad Ibn Amr ini sebagai contoh untuk hadis hasan. Jadi bila suatu hadis diikuti, maka diperbolehkan menilainya sebagai hadis sahih. Sedangkan dalam bab ini hadis tersebut tidak diikuti. Oleh kerana itu Imam At-Tirmizi mengatakan dalam bab ini bahawa hadis ini adalah hasan sahaja. Jadi itu dari segi penilaian hadis. Maka walau bagaimanapun hadis dinilai oleh para ulama, majoriti para ulama hadis ini adalah hadis hasan. Adapun mengikut Imam An-Nawawi sendiri, hadis ini adalah sanadnya sahih sebagaimana yang dinyatakan di dalam awal tadi, iaitu ruwina bil asanidis sahihah, telah diriwayatkan kepada kami dengan sanad-sanad yang sahih. Dan dalam kitab Imam Tirmizi ada, kitab An-Nasa'i ada, Ibn Majah ada, dan juga selainnya ada di dalam Al-Hakim, ya, ada juga dalam kitab-kitab hadis yang lain. Baik, kita tengok kepada lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyakkanlah oleh kamu mengingati perkara yang dapat memutuskan kesenangan. Maksud hadzimul ladzat adalah maut. Maksud hadzimul ladzat, kata Imam An-Nawawi, adalah maut. Begitu juga kata As-Suyuti rahimahullah, beliau kata hadzimul ladzat yani bidzal al-mu'jamah atau ay qati'uha. Hadzimul ladzat ni dengan huruf zal, hazimun, iaitu pemutusnya. Kata beliau, wa yahtamilu ay yakuna biddal al-muhmalah wal muradu ala at-taqdirain al-maut fa innahu yaqta'u ladzat ad-dunya qat'a. Boleh jadi hazimu itu dibaca dengan hadimu dengan huruf dal. Ya, dengan huruf dal, iaitu kedua-duanya itu membawa maksud yang sama, iaitu memutuskan kesenangan dunia. Ya, memutuskan kesenangan dunia. Kata para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, wa yanbaghi dzalika fi halatil marad bi sifatin ashadd istihbab liyuriqqa qalbahu. Mengingati kematian ini ataupun memperbanyakkan kematian ini ditambah, dituntut, digalakkan lebih lagi apabila seseorang itu berada dalam ketika dia sakit, ketika dia demam, ketika dia ditimpa ke atas dia kesakitan dan seumpamanya. Sebab apa? Untuk memberikan keinsafan yang lebih kepada hatinya, supaya hatinya itu lebih lembut, lebih lunak, lebih insaf berbanding orang yang lain. Walaupun mengingati kematian itu dituntut kepada semua orang, tetapi kata para ulama, wa yanbaghi dzalika fi halatil marad bi sifatin asyad. Dituntut kepada orang yang sakit itu lebih-lebih lagi untuk mengingati kematian, liyuriqqa qalbahu, supaya hatinya itu lebih insaf ataupun lebih lembut. Kata beliau, katanya lagi, fayarji'u ila rabbih wa yaqbalu 'ala at-ta'at, supaya ketika itu dia kembali kepada Tuhannya dan dia berhadapan dengan taubat. Yani dia bersedia untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, dia taubat kepada Allah. Wa yaraddul madzalim wal huquq, dan dia kembalikan hak-hak orang lain. Ya, wal yakun fi dzikrihi sabahun masaan ma thabata fi sahihil Bukhari. Dan perkara tersebut diingat ataupun dilakukan pada waktu pagi dan petang, sebagaimana sabit di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kata daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang bahuku. Ya, Rasulullah pegang bahu beliau, iaitu pegang dua bahu beliau dan menasihati, kun fid dunya ka'annaka gharib.
hendaklah kamu jadi orang yang hidup di atas dunia ini seperti orang asing, ya, seperti orang yang asing, au abiru sabil, ataupun hanya orang yang menyeberang, ya, menyeberang jalan ataupun melintas jalan macam tu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah diri kamu di atas muka bumi ini seperti orang asing atau pengembara, yang mana dia tidak menetap pada satu tempat itu. Jadi orang yang bermusafir ni, orang yang mengembara ni, pergi mana satu tempat, dia tak duduk di situ dan dia buat pembinaan, buat rumah yang besar-besaran, mewah-mewahan, tak ada. Dia duduk di situ ala kadar saja. Kerana dia tahu bahawa satu hari nanti dia akan meninggalkan tempat tersebut dan dia akan kembali kepada tempat asal dia. Ya, bagi orang yang hidup di atas muka bumi ini, Nabi nasihatkan supaya letakkan diri itu seperti situasi orang yang musafir tadi, orang yang mengembara tadi, yang mana dia tidak menganggap dunia ini adalah tempat kekal baginya. Tempat hanya sementara sahaja. Dan tempat yang kekal untuknya itu adalah hari akhirat. Maka dia akan berusaha untuk menyediakan bekalan sebanyak mungkin untuk dia bawa balik ke akhirat sana. Au abiru sabil, ataupun orang yang melintas jalan. Sama maksudnya. Sebab itulah kata ulama, wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibn Umar juga setelah itu dia selalu menyebut, idza amsayta fala tantazir sabah wa idza asbahta fala tantazirul masa. Apabila kamu berada pada waktu petang, maka jangan tunggu, jangan lengahkan, jangan lewatkan urusan kamu itu sehingga kepada waktu pagi pula. Wa idza asbahta, dan apabila kamu berada di waktu pagi, maka jangan kamu lewatkan ataupun tundakan urusan kamu itu sehingga ke waktu petang. Maksudnya untuk apa? Supaya percepatkan, menyegerakan amal ibadat, menyegerakan amalan-amalan yang sepatutnya, yang memberikan manfaat untuk kita di hari akhirat sana, bersegera melakukannya. Jangan tunggu, jangan tunda, tak apalah tunggu petang boleh buat, satgi boleh buat, satgi boleh buat. Bukan macam tu. Kerana apa? Kerana kehidupan ini hanyalah sementara dan dia berjalan begitu cepat. Kata beliau lagi, wa khudh min sihhatika li maradik, dan ambillah peluang ketika sehat ini untuk ketika sakit nanti. Ketika sakit, tak boleh dah nak solat, tak boleh dah nak bangun, nak berdiri lama-lama solat panjang-panjang, tak boleh dah nak berpuasa sunat dan seumpamanya. Maka ketika sehat itulah, solatlah banyak-banyak, perbanyakkan solat sunat, perbanyakkan baca Quran, perbanyakkan puasa sunat dan seumpamanya. Supaya bila waktu sakit datang, tak ada dah peluang untuk nak buat pun tak boleh buat. Sekarang ni sihat, ambil peluang tersebut, kata beliau. Wa min hayatika li mautik, dan ambillah peluang ketika masih hidup lagi ni, setelah kematian nanti, ya, peluang ketika hidup ni, buatlah amalan sebanyak mungkin untuk membawa kepada untuk bawa sebagai bekalan untuk menghadapi kematian nanti. Sebab apa? Apabila seseorang itu telah mati, maka putuslah segala peluang, hilanglah segala kesempatan untuk dia melakukan amal ibadat. Ini masalah kita, masyarakat Melayu kita ni selalunya ketika hidup ni tak nak bersedekah, tak nak beramal sangat. Tetapi bila dah mati barulah, ya, bersemangat nak sedekah untuk ibu bapaknya, buat kenduri tahlil untuk merekanya, buat upah haji dan seumpamanya. Ketika sihat, ketika ada harta, ketika masih hidup, tak fikir buat benda tu. Kebanyakan masyarakat sekarang ni. Oleh sebab itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya nasihat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita ada peluang, kita ada pilihan, kita ada kemampuan, maka laksanakanlah sekarang. Buat sekarang. Ya, apa yang kita mampu buat, kita buat sekarang untuk kita himpunkan ataupun kumpulkan bekalan kita untuk kita bawa balik ke akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan lihatlah apa yang kamu akan bawa untuk esok hari, yakni hari akhirat nanti. Apa bekalan yang kita akan bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada lain, tidak ada bukan, melainkan amal ibadah, melainkan amal soleh, melainkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Sunan At-Tirmizi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi musallah fara'a unasan yukthiruna ad-dhahk فقال أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه من اللذات لشغلكم عما أرى يعني الموت فأكثروا ذكر هذه من اللذات الموت فإنه لم يأتي يوم على القبر إلا يتكلم فيه.
dalam kitab Sunan At-Tirmizi daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di dalam musalla, masuk tempat solatnya, yakni masjid. Pada satu hari Rasulullah masuk di dalam masjid, Rasulullah nampak ramai orang manusia ni sedang gelak ketawa, seronok, sedang bergembira gelak ketawa. Maka Rasulullah tengok macam tu, Rasulullah kata, "Ama innakum law aktsartum dzikra hadhimil lazzat." Jika boleh kamu memperbanyakkan mengingati kepada pemutus kelazatan itu, yakni mengingati kematian itu, la syagalakum amma ara, yakni al-maut. Ya, nescaya kamu akan menyibukkan diri kamu ni tentang kematian tersebut. Ya, perkara untuk menghadapi kematian ni akan sibukkan diri kamu daripada kamu duk gelak ketawa sini sana dengan hiburan dunia dan seumpamanya. Maka kata Nabi lagi, fa'akthiru dzikra hadhimil lazzat, yakni al-maut. Maka perbanyakkanlah oleh kamu semua mengingati kematian, yakni mengingati pemutus kelazatan kesenangan hidup itu. Fa innahu lam ya'ti yaum 'alal qabri illa yatakallamu fih. Sesungguhnya tidaklah seseorang itu berada di dalam kubur pada suatu hari nanti melainkan mereka akan bercakap sekian dan sekian dan sekian. Yakni kubur itu akan seru dia, kubur itu akan cakap dengan dia. Ana baitul gharbah, akulah tempat tinggal yang asing, yang sunyi, tak ada siapa dah. Ana baitul wahdah, akulah tempat tinggal yang bersendirian, tak ada siapa yang menemani kita. Kubur akan bercakap kepada kita pada hari ketika dimasukkan di dalam liang nanti. Kata Rasulullah, kubur itu dia kata, ana baitul gharbah, akulah rumah yang asing, tak ada tempat, tak ada siapa teman, tak ada rasa hibur, tak ada rasa senang dah. Ana baitul wahdah, akulah tempat kamu bersendirian ni, duduk seorang-seorang ni, tak ada siapa teman. Wa ana baitut turbah, akulah rumah yang dibuat daripada tanah ni, tanah semata-mata, tak ada bangunan, tak ada katil, tak ada apa, duduk situ saja, baring di atas tanah semata-mata. Wa ana baitud dud, akulah rumah yang penuh dengan lalat, dengan ulat. Ad-dud, yakni jika amalan tak baik maka ana baitud dud. Dud ni ulat lah, dipenuhi dengan ulat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza dufinal abdul mu'min qala lahu al-qabr marhaban wa ahlan ama in kunta ahabba man yamshi ala dhahri. Tetapi kalau yang dikubur itu seorang hamba yang beriman, kata Nabi, apabila dikubur ataupun bahasa boleh kita disimpan, ya, orang yang beriman disimpan di dalam kuburnya itu, ya, maka dikatakan kepadanya, kubur itu bercakap kepadanya, marhaban wa ahlan, selamat datang, disambut dengan baik. Ya, ama in kunta ahabba may yamshi ala dhahri. Ya, kubur itu kata, engkaulah manusia yang paling aku sayang untuk kamu jalan di atas belakang aku ni. Ya, kata kubur itu. Kata kepada orang yang beriman ditanam dalam kubur itu, dia kata, engkaulah manusia yang sangat aku suka agar kamu jalan di atasku. Ya. Fa iza awaituka al-yawm wa sirta ilayya fasatara sun'i bika. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur itu kata lagi, fa iza awaituka, apabila aku berikan perlindungan kepada kamu pada hari ini, wasirta ilayya, kamu telah kembali kepadaku, fasatara sun'i bika, kamu akan lihat apa yang aku akan lakukan untuk kamu. Ya, maka Rasulullah kata apa? Fayattasi'u lahu maddal basar, maka kubur itu dilapangkan untuknya, ya, sejauh mata memandang. Ini bagi orang yang beriman ni. Masuk dalam kubur saja, kubur menyambut dengan baik. Ya, dia kata, kamulah manusia yang paling aku suka ketika berjalan di atas aku dulu ni. Maka hari ini kamu nikmatilah kesenangan yang aku akan sediakan ini. Maka kata Rasulullah, fayattasi'u, ya, fayattasi'u maddal basar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayattasi'u lahu maddal basar. Kubur itu melapangkan dirinya untuk orang tersebut, untuk seorang hamba yang soleh itu sejauh mata memandang. Ya. Wa yanfatihu lahu babu ilal jannah, maka dibuka pula pintu untuk menuju ke syurga. Itu bagi orang yang beriman. Kemudian Nabi ingatkan lagi, wa idza dufinal abdul fajir awil kafir qala lahul qubur qala lahul qabr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya, apabila seseorang yang ditanam itu adalah seorang hamba yang fajir, yang jahat,
yang kafir, yang kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Qala lahul qabr. Apa kubur kata padanya? La marhaban wala ahlan. Tak ada sambutan, tak ada selamat datang kepada kamu. Ya? Tak ada ucapan selamat datang, tak ada sambutan kepada kamu. Ama in kunta la abghadha man yamshi ala dhahri. Kamu dulu ni adalah manusia yang paling aku benci, ya, jalan di atas aku. Kata kubur kepada orang tersebut. Auzubillahi min zalik. Kata kubur tersebut, ama in kunta la abghadha man yamshi ala dhahri. Engkau adalah manusia yang paling aku benci jalan di atas aku dulu ni. Kemudian kata kubur tu lagi, fa idza awaitukal yawm fasatara sun'i bika qal. Kalau kamu masuk di dalam kubur ini, dalam tempat ini, kamu akan tahulah apa yang aku akan lakukan kepada kamu. Fayaltaimu alaihi hatta taltaqiya wa takhtalifa adla'ahu. Maka kubur itu pun menyimpitkan dirinya untuk apa, dia dihimpit orang yang berada di dalam kubur tersebut, sehingga tulang belulangnya itu berselisih antara satu sama lain. Sehingga tulang belulang itu berselisih. Kubur menghimpitkan dirinya itu. Kata Nabi kata perawi, ya, Rasulullah SAW bersabda lagi. Rasulullah SAW ketika berkata sedemikian, Rasulullah memasukkan jari jemari baginda macam ni. Masuk jari jemari baginda macam ni. Maksudnya sehingga kubur itu himpit dia, sehingga tulang belulang itu berselisih masuk macam ni. Ya, terlalu sempit. Nauzubillahi min zalik. Ya. Qal wa yuqidu lahu tis'una nataninan au qala tis'atun wa tis'una taninan. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, dan dia diseksa dengan 99 binatang yang taninan ni dia macam ular lah, binatang yang macam ular ni. Dimasukkan di dalam kubur tersebut tu bersama dengan 99 ekor ular untuk menyiksa dia tu. Nauzubillahi min zalik. Kemudian kata Rasulullah, anna wahidan minha nafakha fil ard ma ambatat syai'an hatta yufdha bihi ila al-hisab. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah salah satu daripada binatang tersebut dia hanya menghembuskan di atas muka bumi ni, hanya menghembuskan saja, maka mati habis. Tanam-tanaman ni tak ada tumbuhan langsung. Habis, binasa sehingga ke hari kiamat nanti. Nauzubillah min dzalik. Itulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berkaitan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita supaya apa? Supaya memperbanyakkan mengingati kematian. Kerana kematian yang akan tiba, yang kita akan hadapi itu boleh berlaku begitu dahsyat. Alhamdulillah kalau kita adalah seorang hamba yang sentiasa bersedia untuk menghadapi kematian, memperbanyakkan amal soleh, melakukan ketaatan, maka seperti mana yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama tadi, iaitu seorang hamba yang soleh bila dimasukkan di dalam kubur, maka kubur menyambutnya dengan baik dan memberitahu bahawa engkaulah manusia yang paling aku suka jalan di atas aku dulu ni. Yang tanah itu menyebut macam itu. Kemudian dia lapangkan sehingga lapangnya itu seperti sejauh mata memandang, luaslah kawasan dia. Kemudian dibukakan pula pintu-pintu untuk melihat ke syurga. Ya, adapun sebaliknya, kalau nauzubillah min zalik, kalau kita bukan di kalangan orang yang soleh, maka kubur dia tak mau sambut kita. Dia sempitkan, dihimpit kita sehingga tulang belulang ni menjadi selisih. Bukan itu saja, dimasukkan ke dalam bersama dengan kita pula binatang-binatang yang berbisa, ular dan seumpamanya untuk menyiksa kita. Nauzubillah min zalik. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW perintahkan kita ni memperbanyakkan kematian, kerana memperbanyakkan ingat kepada kematian. Kerana apa? Mengingati kematian itu mempunyai kelebihan yang sangat banyak. Antaranya yang pertama adalah orang yang sentiasa mengingati kematian ini adalah ibadahnya, perbuatan mengingati kematian itu adalah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Seperti mana hadis yang kita sebut tadi ni, Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat", yakni al-maut. Banyakkanlah oleh kamu mengingati pemutus kelazatan. Sebab mati datang, habislah. Jangan kata mati, kalau seseorang itu sakit demam pun, ya, semua kesenangan dia rasa tak mau dah. Nak makan hak ni tak boleh, nak makan hak tu tak boleh, ya. Kalau kita pergi melawat kat hospital contohnya, kalau kita pergi tengok kan, kita bawa lah makanan sedap-sedap pun kadang-kadang orang tak lalu lah. Yang lalunya apa? Bubur putih yang muai, yang paling mudah untuk ditelan, lembut, itu pun dia mau makan pun okey dah.
kadang-kadang tak mau makan dah. Ya, orang yang sakit kadang-kadang mau makan pun tak boleh dah. Memutuskan kelazatan seperti orang yang menghidap kencing manis, darah tinggi dan seumpamanya. Dia nak makan tetapi dah pemutus kelazatan itu dah tiba, yakni tak ada dah. Doktor kata tak boleh makan ni, sakit. Yang ni tak boleh makan, yang ni tak boleh makan, yang tu tak boleh makan. Habis kesenangan dunia. Harta ada, makanan duk sedap, durian tu dia masya-Allah isinya bagus, sedap tapi tak boleh makan. Sebab apa? Dah kelazatan itu telah dihalang oleh kita, dihalang untuk kita menikmatinya. Sebab sakit, sebab demam. Apabila mati pula habis segala sesuatu itu. Oleh sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hendaklah kita memperbanyakkan mengingati perkara tersebut agar kita sentiasa bersedia untuk menghadapi kematian itu, supaya kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingati kematian dituntut sebab apa? Kerana apa? Kerana tidak ada seorang pun yang dapat mengelak daripada kematian. Semua yakin sebenarnya ni. Kita semua yakin bahawa tak ada orang yang hidup di atas muka bumi ini kekal. Ya, kerana maut itu bila-bila sahaja boleh menghampiri dan tidak akan pernah keliru dalam bilangan ataupun hitungannya itu. Kematian ni tak pernah keliru. Sampai ajal saja akan dia datang. Ya. Oleh sebab itu, bagi kita sebagai seorang insan yang meyakini, yang beriman tentang kematian itu datang bila-bila masa, datang tak ada salah waktunya, maksudnya tak ada silap, tak ada keliru perhitungannya itu, maka kita memperbanyakkan ibadah, menjauhi perkara-perkara yang mungkar, perbuatan-perbuatan dosa seperti syirik, bid'ah dan juga maksiat-maksiat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan serta memberi balasan kepada kamu. Jadi maut yang kita duk elak, duk berusaha, berusaha, kalau kita sakit kita merawat, kita mengubat, itu semua tu. Maut kalau dia sampai, tak ada boleh elak lah. Nak lari pergi mana pun tak ada dah. Ya, tak mati kat sini, pergi mati tempat lain. Dia mati tetap mati. Cuma mati bila? Wallahu taala alam. Mati kat mana? Kita tak tahu. Lari ke mana pun tak boleh elak daripada kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Maksudnya, tiap-tiap umat ini mempunyai batas waktunya. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya walaupun sesaat, dan tidak dapat pula mempercepatkannya. Tak ada. Ya, setiap orang ni ada dah ajal dia, ada masa waktu batas dia. Ya, Allah dah tetapkan dah. Bila sampai waktunya, tak ada boleh seseorang pun mengundurkannya, melewatkannya, ataupun nak cepat sangat, tak boleh juga. Dia akan ada sampai waktunya, Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Kata Allah, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala kata, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menangguhkan kematian seseorang itu apabila telah sampai ajalnya. Ibn Utsaimin rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, renungkanlah wahai manusia, sebenarnya kamu akan dapati diri kamu dalam bahaya, kerana kematian tidak ada batas waktu yang kita ketahui. Kadangkala seseorang manusia keluar daripada rumahnya dan tidak kembali kepada rumahnya lagi. Kerana apa? Sebab mati. Dia keluar daripada rumahnya, tak balik dah. Sebab kematiannya yang menghalanginya untuk dia balik. Kadangkala manusia duduk di atas kerusi di pejabatnya dan tidak boleh bangun lagi. Boleh mati di atas kerusi pejabatnya itu. Kadangkala seseorang manusia tidur di atas tilamnya yang empuk, akan tetapi dia malah dibawa dari tilamnya itu ke tempat pemandian mayat, ataupun dibawa kepada kubur dan seumpamanya. Sebab apa? Dia boleh mati di atas tempat pembaringannya itu. Jadi hal ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat kita
yakin dan yang membawa yang boleh kita motivasikan diri kita, mewajibkan kita untuk menggunakan sebaik-baiknya kesempatan umur yang masih ada ini, iaitu dengan bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sudah sepatutnya manusia ni selalu merasa dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga datang ajalnya dan dia dalam sebaik-baik keadaan yang diinginkan. Itu yang sepatutnya. Jadi bila kita yakin kadang-kadang ni manusia sangat-sangat berada di dalam bahaya, ya, kerana ajal maut tu dia tak tahu pada waktu bila akan menimpanya. Boleh jadi dia pergi berjalan, dia mati dalam keadaan dia dalam perjalanan dia itu. Boleh jadi dia tengah kerja, boleh mati dalam keadaan dia tengah kerja itu. Kadang-kadang orang mati dalam tidurnya pun dia boleh mati. Maka oleh sebab itu sepatutnya dengan perkara keyakinan yang kita ada ini, kita lebih memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersiap sedia untuk menghadapi kematian itu. Itu yang sepatutnya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada seorang pun boleh menghalang kematian, yang mana bila kematian nak datang nak sampai kepadanya, dia kata nanti dulu, saya belum bersedia untuk menjadi Islam yang sebaik-baiknya lagi, belum bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa lagi. Sebab Allah kata wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Apa maksud ayat ini? Kata Ibn Abbas, iaitu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di mana sahaja, bila-bila waktu, dan jangan kamu berganjak walaupun sedetik, walaupun sesaat. Sebab kematian yang menimpa kamu itu tidak akan datang, tidak akan dapat kamu tahu dahulu. Dia datang secara tiba-tiba, dia datang secara mengejut. Takut-takut kematian yang menimpa kamu itu, kamu belum bersedia menjadi Islam yang sebenar, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Oleh itu, di mana sahaja hendaklah kamu bertakwa, kerana kematian itu datang kepada kamu di mana-mana sahaja dan bila-bila masa. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, maut tidak ada yang mengetahui bila datangnya melainkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tetapi dia pasti datang. Ya, kematian itu pasti datang. Setiap yang bernyawa akan menghadapi kematian. Oleh sebab itu, jauhilah perkara-perkara yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan kita ini. Kata Allah Azza wa Jalla, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maksudnya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahala untuk kamu. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dia telah beruntung, dia telah berjaya. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan sahaja. Kata Allah Azza wa Jalla jelas, setiap yang bernyawa ni manusia ni, bahkan semua binatang sekalipun, akan rasa kematian, akan mati. Tak ada siapa yang hidup kekal. Ya? Dan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pula, pahala ganjaran yang kamu duk buat ni jangan duk risau. Tak hilanglah. Di hari akhirat sana, di hari kiamat sana, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan dan Allah akan sempurnakan apa yang kamu telah kerjakan di atas muka bumi ini. Tetapi kena ingat, di sana ada dua kumpulan. Ada orang yang berjaya, ada orang yang gagal. Orang yang berjaya ni siapa, dia kata Allah? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, kata Allah. Maka barang siapa yang diselamat ataupun terlepas daripada azab neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, sesungguhnya dia telah berjaya. Ini orang yang berjaya yang sebenar ni. Ya, orang yang berjaya yang sebenar adalah apabila dia selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian Allah ingatkan kepada kita, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kena ingat bahawa kehidupan dunia yang kita duk tengok, yang kita duk seronok, yang kita duk banggakan ini,
hanyalah kehidupan yang memperdayakan kita, yang melalaikan kita agar kita gagal di hari akhirat sana. Jadi, oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, kena ingat bahawa kehidupan di dunia ini adalah semata-mata kesenangan sementara yang boleh memelalai ataupun memperdayakan kita agar kita tak tercapai matlamat kejayaan yang sebenar. Maka gunakan dunia ini untuk kejayaan akhirat, iaitu untuk sebagai ladang untuk kita tanam pahala, tanam ganjaran untuk kita menuainya di hari akhirat kelak, iaitu untuk selamatkan kita di hari akhirat daripada azab neraka dan untuk masukkan kita di dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, innallaha indahu ilmus saah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Yang bermaksud, sesungguhnya hanya Allah pada sisinya sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya pada esok hari, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang mendalam. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah nak bagi tahu kepada kita dalam ayat ni, iaitu wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya kita ni tak tahu di mana kita akan mati. Bahkan esok ni kita nak buat apa yang kita dapat pun kita belum pasti lagi. Ya? Apatah lagi nak mati di tanah mana, ditanam di kubur mana, kita tak tahu. Boleh kadang-kadang seseorang itu beli tanah seluas-luasnya, tetapi bila dia tanam, dia mati di negeri yang lain, di tempat yang lain. Maka itu adalah kuasa Allah Azza wa Jalla. Cuma yang pastinya kematian itu akan datang menjemput seseorang itu di mana sahaja dia berada dan boleh berlaku bila-bila masa. Keempat, siapa yang mati maka bermulalah ketika itu kiamat baginya. Ya, tidak ada peluang lagi untuk dia beramal. Bila dah mati, bila dah tibanya ajal dia, maka terputus segala amalan dia. Dan ketika itulah bermulanya hari kiamat bagi dia. Sebab itu, para ulama ketika meletakkan syarat untuk taubat nasuha ni, antaranya adalah bertaubat sebelum kiamat berlaku. Bertaubat sebelum kiamat berlaku. Dan kiamat berlaku ada dua, kata para ulama. Yang pertama secara umum dan yang kedua secara khusus. Secara umum apabila matahari terbit daripada arah barat. Itu secara umum bagi berlaku kepada sesiapa sahaja. Adapun secara khusus ni iaitu ketika ajal maut. Ketika ajal maut telah menjemput dia. Ketika itu kiamat sudah berlaku dah. Dan pintu taubat dia sudah pun ditutup. Ya, ketika nyawa dia sampai ke kerongkong ni. Ya, maka ketika itu pintu taubatnya sudah ditutup. Sebab itu bertaubatlah sebelum waktu tersebut. Barulah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sesiapa yang ajal telah menjemputnya ataupun tibanya kematian bagi dia, maka berlakulah kiamat bagi dia dan terputuslah peluang ataupun hilanglah peluang untuk dia beramal. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana al-a'rabu idza qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu 'anis sa'ah, mata as-sa'ah? Fanadhara ila ahdathi insan minhum. Faqal iya'ish hadha lam yudrikhul haram qamat alaikum sa'atukum." Kata Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang kampung, orang-orang Arab Badui ini jika datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bertanya tentang hari kiamat. Bilakah berlakunya hari kiamat wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, Rasulullah melihat kepada seorang yang paling muda di kalangan mereka, kemudian baginda bersabda, jika pemuda ini hidup dan tidak mendapati kematian, maka mulailah saat itu kiamat untuk kamu. Maksudnya kalau dia mati, berlakulah kiamat itu. Berlakulah kiamat itu. Ada lagi hadis yang lain, Nabi SAW apabila baginda ditanya tentang bilakah berlakunya kiamat, baginda bertanya balik. Baginda kata apa? Famadza a'datta lahu? Apa yang kamu menyediakan untuknya? Apa yang kamu dah bersiap sedia untuk menghadapinya itu? Nabi tak jawab bila.
Kiamat ni bila tak tahu, kerana perkara tersebut, ilmu tersebut hanya Allah sahaja yang mengetahui. Tak ada siapa pun yang mengetahui bilakah akan berlakunya hari kiamat. Ya, tetapi bila Nabi ditanya matas saah, bilakah berlaku hari kiamat, baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, apa yang kamu bersiap sedia untuk menghadapi kiamat itu. Itu yang lebih penting. Ya. Kerana kiamat ini boleh berlaku apabila ajal maut kamu sampai. Berlaku dah tu kiamat tu. Putuslah segala peluang untuk kamu beramal. Oleh sebab itu, hendaklah kita memperbanyakkan amal soleh untuk menghimpunkan bekalan kita untuk menghadapi kematian tersebut. Qala al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, ayyuhan nas innakum taqulun al-qiyamatul qiyamah fa inna man mata qamat qiyamatuhu. Al-Mughirah ibn Syu'bah rahimahullah berkata, wahai manusia, sesungguhnya kamu selalu mengucapkan kiamat, kiamat, bilakah berlakunya kiamat? Kata beliau, maka ketahuilah siapa yang mati di kalangan kamu, bermulalah kiamat baginya. Ya. Fa innahu man mata qamat qiyamatuhu. Sesungguhnya siapa yang di kalangan kamu ni mati, masa waktu itulah bermulanya kiamat. Ibn Utsaimin rahimahullah juga berkata, yang demikian itu kerana seorang manusia jika mati, maka dia telah memasuki dalam hari akhirat. Oleh sebab itulah dikatakan, siapa yang mati bermulalah kiamatnya. Setiap apa yang ada sesudah kematian, maka sesungguhnya hal itu termasuk sebahagian daripada hari akhirat. Jadi alangkah dekatnya hari kiamat bagi kita. Tidak ada jaraknya antara kita dengannya, melainkan ketika seseorang itu mati. Kemudian dia masuk ke dalam kehidupan akhirat. Tidak ada di dalamnya kecuali balasan atas amalan perbuatannya. Oleh sebab inilah hendaklah bagi kita semua untuk memerhatikan poin yang paling penting ini, iaitu kematian. Sebab itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kenyataan Syekh Saleh Ibn Utsaimin ini memberikan motivasi kepada kita ataupun menasihati kita bahawa poin yang paling penting untuk kita titik berat adalah selalulah mengingati kematian. Kerana apabila kematian itu tiba, maka berlakulah akhirat. Berlakulah pembalasan bagi kita. Ketika itu, tahulah azab dan nikmatnya macam mana. Duduk di dalam kubur sampai saja, dah ada dah. Ya, siksaan ataupun nikmat di dalam kubur tersebut. Tak ada lah peluang untuk beramal lagi. Tak ada dah peluang untuk bersedekah lagi. Tak ada lah peluang untuk solat lagi. Tak ada lah peluang untuk puasa sunat lagi. Tak ada lah peluang-peluang untuk amal-amal kebajikan yang lain. Yang ada hanyalah balasan terhadap apa yang kita lakukan. Yang kelima, dengan mengingati kematian akan melapangkan dada, menambahkan ketinggian semangat untuk beribadah. Yang ini menambahkan lagi kerajinan kita untuk beribadah. Bila seseorang itu mengingati kematian, dia akan rasa tenang dada, lapang dada dia. Dan akan rasa tambah semangat untuk dia beribadat. Ni kadang-kadang bila kita lupalah, tak ingat mati, itu yang sebab bila tak ingat mati ni, dijadi perkara macam-macam lah. Melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya. Duk rasa dirinya aman daripada kematian. Duk rasa dirinya hebat lagi. Duk rasa dirinya kuat lagi. Daripada Anas, dalam sebuah hadis, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dhikra hadhihi min ladzat al-maut fa innahu lam yudhkarhu fi dhiqin min al-'aish illa wasa'ahu alaih wala dhikruhu fi sa'atin illa dayyaqaha. Maksudnya daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah kamu mengingati kematian ataupun pemutus kelazatan tadi, iaitu kematian. Kerana sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatinya ketika dalam keadaan kesempitan hidup, melainkan dia akan melapangkannya. Dan tidaklah seseorang mengingatinya ketika dalam keadaan lapang, melainkan dia akan menyempitkannya. Hadis riwayat Ibn Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Hendaklah kamu memperbanyakkan mengingati kematian ataupun pemutus kelazatan itu. Orang yang dalam keadaan sempit kehidupannya, dalam keadaan susah, bila dia ingat mati, dia akan rasa lapanglah dada. Dia kata, nak buat apa, hidup susah pun tak mati juga, hidup senang pun mati juga. Akan rasa lapang dada. Orang yang duk seronok kehidupan dunia ni, duk seronok, duk bangga, duk mewah, duk hidup dengan tenang ni, bila dia ingat mati, dia sempitlah. Harta dia macam mana, siapa yang nak urus? Harta dia macam ni, dia akan tinggalkan. Oleh sebab itu bila ingatkan kematian ni, buat amalan-amalan untuk
melapangkan kehidupan dia di akhirat kelak itu sangat dituntut. Sebab itu dinukilkan dalam kitab Az-Zuhud oleh Ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak mengatakan, "Man aktsara dzikral maut qalla farhuhu wa qalla hasaduhu." Sesiapa yang banyak mengingati mati, akan sedikit kegembiraannya dan sedikitlah perasaan hasadnya. Ya, maksudnya orang yang banyak ingat mati ni, dia bukan maksud tak gembira di situ, hidupnya sedih, hidupnya orang kata sengsara, bukan maksudnya macam itu. Tetapi maksudnya apabila seseorang ini terlalu seronok, orang kata enjoy dengan kehidupan dunia dia ini, sehingga lalai terhadap perintah Allah Azza wa Jalla, duk seronok, duk bangga diri sangat tu, maka bila dia ingat mati nanti, dia akan rasa sedih lah. Sebab apa? Sebab dia akan meninggalkan kesenangan dunia ini. Tetapi bagi orang yang kegembiraannya itu dalam ketakwaan kepada Allah, maka bila dia ingat mati, dia tak akan kesedihan tidak akan menimpa dia. Sebab dia akan rasa seronok. Sebab dengan harta yang dia ada, dengan kesenangan yang dia ada, dia telah menggunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebaik-baiknya untuk menjadi bekal bagi dia di hari akhirat kelak. Ya. Kemudian kata beliau lagi, waqalla hasaduhu, dan akan kuranglah ataupun sedikitlah perasaan hasadnya. Jadi bila dia ingat mati, dia tak ada hasad lah terhadap orang lain. Bila nampak orang lain hidup senang, dia hidup susah, dia tak ada rasa dengki. Sebab satu hari nanti dia akan mati dan orang itu juga akan mati. Itu maksud perkataan Ibn Mubarak tadi ni. Ad-Daqqaq rahimahullah juga berkata, Man aktsara zikrul maut ukrima bi thalathah, ta'jilut taubah wa qana'atul qalb wa nashatul ibadah. ومن نسي الموت أوجل بثلاثة تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة. Maksudnya, kata Ad-Daqqaq, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tazkirah, barang siapa yang banyak mengingati kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara ataupun 3 hal keadaan. Yang pertama, dimuliakan supaya dia bersegera untuk bertaubat. Dia bersegera untuk taubat. Jadi kalau orang yang mati, dia selalu ingat mati ni, dia akan mempercepatkan diri dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berpuas hati. Ya, wa qana'atul qalbi. Maksudnya hati dia itu ada perasaan qanaah, rasa puas apabila dia mengingati kematian ni. Maksudnya redha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dia. Yang ketiga wa nasyatul ibadah, akan menambahkan lagi kerajinan dan semangatnya untuk beribadah kepada Allah. Ni orang yang mengingati kematian ni. Sebaliknya kata beliau, wa man nasiyal maut ujila bi thalatha. Sebaliknya barang siapa yang lupa akan kematian itu ataupun tidak mengingati kematian, akan diazab ataupun akan dihukum dengan 3 perkara juga. Taswifut taubah, melengah-lengahkan taubat. Ini bahaya ni. Melengah-lengahkan taubat. Tak apalah, saya ni masih muda lagi, taubat apanya, masih muda lagi kan. Sebab dia tak ingat mati. Yang dia duk faham, mati ni hanya orang tua saja, orang yang dah berusia saja. Bukan macam tu. Kadang-kadang orang yang berumur pergi melawat orang yang orang yang masih muda. Orang yang berumur, orang tua pergi solat jenazah orang yang muda. Ya, kematian ini tidak memilih usia. Dia orang yang mengingati kematian, dia akan mempercepatkan taubat. Orang yang tak mengingati kematian ni, dia akan melengah-lengahkan taubat. Yang kedua, iaitu orang yang tidak mengingati kematian dihukum dengan watarkur ridha bil kafaf. Yani dia meninggalkan ataupun dia tidak redha dengan keadaan. Ya, dia tidak redha dengan keadaan yang dia ada ni. Tak redha ni maksudnya tak puas hati dengan apa yang dia miliki. Tak puas hati dengan keadaan dia berada sekarang ni. Apa yang dia ada tu rasa tak cukup, rasa tak puas hati, tengok orang lain yang lebih hebat, maka dia tak puas hati. Tapi bagi orang yang ingat kematian, dia redha terhadap apa yang dia miliki. Wattakasul fil ibadah, orang yang tidak mengingati kematian juga wattakasul fil ibadah, dan sangat malas untuk beribadat. Ya, malas, tak mau nak beribadat. Maka oleh sebab itu kena ingat kepada kematian supaya kita rajin untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab semua kita yakin di hari akhirat sana ni tak ada lain, tak ada bukan yang boleh membantu kita
Tak ada apa-apa yang boleh menyelamatkan kita melainkan ibadah kita, melainkan amalan soleh sahaja yang boleh menyelamatkan kita. Ibu bapa tak boleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari kiamat ni begitu dahsyat sehingga saudara-saudara itu lari elak daripada saudaranya masing-masing. Ya? Elak, tak nak bantu sesiapa dah. Bukan sahaja saudara mara elak lari, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih, hatta anak pun lari elak daripada ibu bapaknya. Ya? Ibu anaknya pun lari elak daripada ibu bapaknya, tak mau bantu, tak ada. Tak ada masa untuk fikirkan siapa dah. Wa sahibatihi wa banih, hatta suami isteri pasang-pasangannya pun lari elak, meninggalkan pasangannya masing-masing dan meninggalkan anak-anaknya. Sekarang ni boleh duduk di dunia, kita boleh bela, kita boleh jaga anak kita boleh jaga isteri kita boleh jaga suami kita boleh jaga adik-beradik kita, sayang mereka. Ada masalah kita boleh bantu, tapi di hari akhirat sana tak ada siapa dah nak tolong siapa. Sanak saudara lari elak masing-masing. Suami isteri meninggalkan masing-masing. Elak tak mau bantu siapa-siapa dah. Ibu dan ayah, anak dan ibu tak boleh bantu siapa-siapa. Sebab apa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kerana pada hari tersebut setiap individu, setiap orang ni ada perkara yang menyibukkan diri dia masing-masing. Semua sibuk dengan hal masing-masing. Nak selamatkan diri pun tak lepas. Yang boleh selamatkan kita ni adalah amalan soleh kita, ibadat kita sahaja yang boleh memberi syafaat kepada kita. Oleh sebab itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita bersemangat melakukan amal ibadah sebagai bekalan kita, maka kita memperbanyakkan mengingati kematian. Itu yang kelima. Yang keenam, dengan mengingati kematian, seseorang akan menjadi mukmin yang lebih cerdas, berakal dan lebih semangat, lebih kuat, sebagaimana Nabi SAW menyebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, katanya, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. Nabi Ibn Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu datang seorang lelaki daripada kaum Ansar. Kemudian lelaki tersebut mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling baik, yang paling terbaik? Baginda SAW jawab, yang paling baik di kalangan orang yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, orang beriman manakah yang paling berakal, yakni yang paling bijak? Maka Rasulullah SAW jawab, orang beriman yang paling berakal, yang paling bijak adalah yang paling banyak mengingati kematian dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian itu. Mereka itulah orang-orang yang berakal. Ya, hadis riwayat Ibn Majah dan disahihkan di dalam kitab Sahih Ibn Majah juga. Hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling baik, yang paling afdal itu adalah orang mukmin yang paling banyak mengingati kematian dan yang paling terbaik persiapannya untuk setelah kematian itu, yakni melakukan amal soleh sebagai bekalannya. Itu yang keenam. Kelebihan mengingati kematian yang keenam. Yang ketujuh dan yang terakhir insya-Allah, yaitu hari ini yang ada hanyalah amalan, beramal. Adapun tidak ada hitungan. Adapun hari akhirat nanti, esok nanti akan berlaku sebaliknya, iaitu tak ada dah peluang untuk beramal, yang ada hanyalah hari untuk kita menerima balasan ataupun hitungan. Hari ini adalah hari untuk kita beramal. Hitungan belum lagi dikira kepada kita, tak ada lagi didedahkan pahala kita banyak mana, amalan soleh kita banyak mana. Ya, kita pun tak tahu dosa kita banyak mana. Tetapi esok hari akhirat nanti tak ada dah peluang untuk beramal, yang ada hanyalah hitungan dan balasan.
Tak boleh kalau nampak buku catatan kita, amalan soleh kurang, sedekah kita kurang, nak sedekah tak ada dah peluang. Tak boleh kalau nampak solat kita kurang, kita nak solat, tak boleh dah waktu tu. Yang boleh sekarang ni, maka kita hitung. Kita kena hitung diri kita untuk kita memperbanyakkan lagi, menambahkan lagi amal soleh kita. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah. Walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Maksudnya dunia sudah pergi meninggalkan dan akhirat datang menghampiri, dan setiap dari keduanya itu ada pengikutnya. Maka jadilah kamu dari kalangan orang-orang yang menambahkan kehidupan akhirat, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mendambakan dunia semata-mata. Kerana sesungguhnya hari ini, yakni di dunia ini, yang ada hanya amalan perbuatan dan tidak ada hitungan. Adapun esok di hari akhirat sana, yang ada hanya hitungan dan tidak dapat beramal lagi. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini kata-kata Ali radhiyallahu anha yang dipetik daripada kitab Syarah Sahih Bukhari dalam kitab Al-Fath. Ya, Ali radhiyallahu anha menyebut bahawa dunia ni makin meninggalkan kita dan akhirat makin menghampiri. Dan setiap keduanya itu ada pengikutnya. Ada orang yang nak ikut nak dunia, ada orang yang nak akhirat. Kata Ali, jangan kamu jadi pengikut ataupun orang yang mendambakan kehidupan dunia semata-mata, tetapi jadilah orang yang mendambakan kehidupan akhirat. Kerana apa? Kerana hari ini dunia ni adalah tempat kita beramal dan tak ada hitungan. Dan esok nanti adalah hari untuk kita menerima hitungan dan balasan. Tidak boleh lagi beramal. Oleh sebab itu beramal sekarang supaya hitungan kita di hari akhirat sana mudah dan hisab kita juga mudah. Sebagaimana kata para ulama, kata Umar bin Al-Khattab jika tak silap saya, dia kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Ya, kamu hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalan kamu sebelum amalan kamu ditimbang. Sebab itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sesiapa yang dia hisab dirinya di dunia, maka akan mudahlah untuk dihisab di hari akhirat kelak. Sesiapa yang tak mau hisab diri di dunia, maka di akhirat sana akan susahlah hisab dia itu. Sebab itu susahlah sekarang ni beramal. Tengok amalan kita dengan dosa kita mana lebih banyak dalam satu hari, 24 jam yang kita lalui ini, ataupun 12 jam yang kita lalui ini. Antara amalan kebaikan dan amalan keburukan, mana yang lebih banyak? Maka ketika itu kita memperbaiki diri kita dan kita memperbanyakkan amalan kita, dan kita menampung balik kecacatan-kecacatan yang ada pada diri kita, supaya di hari akhirat sana tak ada lagi penyesalan dan tak ada lagi nak kembali kepada dunia untuk melakukan amal, kerana tak ada peluang dah ketika itu. Yang ada hanyalah hitungan dan balasan semata-mata. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itulah pada pagi ini kita dapat satu bab, iaitu bab galakkan ataupun sunat untuk kita memperbanyakkan mengingati kematian, kerana ia akan mendatangkan manfaat yang besar, yang seperti mana yang kita sebut dalam kuliah kita pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada pagi ini memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.